Marilah kita muhasabah diri kita. Anak-anak kita. Hari ini ada orang media dan dunia seluruhnya berbincang tentang LGBT. Mahkamah di India pada hari ini semalam telah memutuskan bahawasanya LGBT bukan satu kesalahan. Maka mereka boleh kahwin, mereka boleh apa-apa lagi. Dan disambut dengan berbagai-bagai sorak-sorai daripada berbagai-bagai persatuan-persatuan yang berkaitan dengan isu ini. Kita orang Islam tidak bergantung kepada mahkamah mana-mana. Kita sudah ada keputusan Allah Azza wa Jal. Allah hanya menciptakan lelaki dan wanita. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan kamu lelaki dan wanita. Ada orang ada masalah hormon, ada orang ada khunsa. Itu semua boleh diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang diajar dalam agama. Agama ada toleransinya apabila kena kepada caranya. Kadang-kadang anak-anak dalam rumah kita, dia bapa kita bapa. Dia mula, dia lelaki, dia berperwatakan wanita. Dia kecil lagi. Kita patut didiknya dengan baik. Tapi sebahagian bapa, dia buat tak tahu. Dia tak kisah hal ini. Lama-lama penyakit itu berkembang di dalam diri anak itu. Sehingga membesar. Demikian juga yang wanita, kecenderungan menjadi lelaki. Tidak mendapat nasihat yang awal daripada ibu ataupun bapa. Kerana ada sebahagian bapa, masalah sebahagian ibu bapa ini, terutama kaum bapa, suami, dia tak tahu nak berdialog dengan anaknya. Sama ada tengking ataupun marah. Lain tak ada. Dia tak ada bercakap, berbahasa, bersembang elok-elok, bertanya khabar dengan baik anak-anaknya. Quran, dalam Quran ada suratul Luqman. Allah cerita bagaimana Allah bawa contoh satu orang, bukan Nabi, Luqman. Bagaimana dia dialog dengan anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya aqim, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak kecilku, jangan engkau mensyirikkan Allah. Ya bunayya aqimis salah. Wahai anak kecilku, bunayya dalam maksud bahasa Arab ialah panggilan manja, wahai anakku. Demikian Al-Quran mengajar bapa berdialog dengan anak. Kadang-kala kasar benar sebahagian suami ataupun bapa bila bercakap dengan anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya takut jika dia ada di rumah. Bila sekiranya anak kita, gembira kita tak ada di rumah, tanda kita bukan bapa yang baik. Dia balik ke rumah, dia tanya kita, mak, mana ayah? Ayah kau tak ada 3 hari. Oh, lega dia kata. Tanda kita bapa yang tidak baik. Jika kita bapa yang baik, bila kita hilang, anak-anak merindui kita. Kemana ayah pergi? Kerana manusia sukakan orang yang melindunginya, yang berdialog dengannya, yang bercakap dengannya. Maka Nabi SAW menyatakan, muru awladakum bis-salah li 7 sinin wadribuhun 'alaiha li 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaja'. Suruh anak-anak kamu salat semasa dia berumur 7 tahun. 7 tahun bukan tengking anak, 7 tahun cakap, adik salat, anakku salat, panggil nama dia salat. Tak pukul, tak tengking dia, dia salat, dia tak salat pun tak apa. Suruh saja. Bawa dia datang ke masjid, melainkan bapa pun tak pernah nampak di masjid. Bawa dia datang ke masjid. Subuh-subuh kita bangun, kejut dia. Mungkin dia solat tak berwuduk. Mungkin kadang-kadang dia solat, dia tidur dalam solat. Nabi kata suruh dia saja. Berapa lama? Ketika umur dia 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tahun yang ke-10, Nabi kata pukul dia. Tapi bukan pukul bagi cedera. Pukul bagi syarat saja. Supaya dia tahu. Bila pukul? Setelah daripada umur 7 sehingga umur 10. Bayangkan sehari 5 kali dia dipanggil supaya salat. 5 kali 365 60 hari. Kali dengan 3 tahun.
Berapa ribu kali dia telah diperingatkan supaya salat. Setelah ribuan kali dia tidak salat, baru Nabi kata pukul. Demikian, itu pun baginda melarang pukulan yang mencederakan, yang memberikan bekas yang menyakitkan, tetapi memberikan pengajaran semata-mata. Bererti daripada kecil, bapa, suami sentiasa berdialog dengan anaknya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang rumah tangga. Apa Allah cerita? Allah kata kita kahwin ada isteri ni ayat-ayat kebesaran Tuhan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dia menjadikan daripada diri kamu pasangan kamu. Litaskunu ilaiha, supaya kamu sukun kepadanya, kamu tenang kepadanya. Yakni kita hanya kahwin dengan orang yang kita cinta dan suka. Dalam Islam tak boleh paksa kahwin. Bapa tak boleh paksa anak perempuan kahwin. Walaupun kita menghormati mazhab Syafi'i dengan penuh penghormatan yang tinggi, tetapi kita berbeza pandangan di dalam memaksa anak perempuan berkahwin. Litaskunu ilaiha, dia suka kita, kita suka dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan di kalangan kamu mawaddah, cinta dan rahmat, kesian. Rumah tangga dibina atas cinta, dibina di atas simpati antara satu sama lain. Walaupun dah tua barangkali tak banyak benda lah untuk diingati, tetapi masih ada rahmah, iaitu masih ada perasaan simpati dan ihsan antara satu sama lain. Jika tidak ada hal ini, itu bukan rumah tangga. Maka inilah tanggungjawab suami. Wanita mengikut, kita memimpin. Balik betulkan persepsi kita. Jika sebelum ini datang hari Jumaat ini, tadi tengking isteri, bahasanya tinggi, rendahkan suara kita. Pilih perkataan yang elok untuk isteri. Cakap elok-elok untuk anak. Bawa mereka makan, bawa mereka minum, berbahasa dengan baik. Tunjukkan kita lelaki yang mempunyai nilai dan kasih sayang. Bukan kerana khatib yang menyuruh, tidak kerana kita membaca majalah ataupun menonton filem, tetapi ia merupakan arahan-arahan agama. Agama itu bukan sekadar datang berzikir di masjid, mengira-ngira hari untuk memasuki syurga. Agama itu bukan sekadar menyembelih korban. Agama itu bukan sekadar datang azan dan salat. Agama itu ialah pergaulan yang baik antara suami dan isteri juga. Itu semua termasuk perkara-perkara yang ditanya oleh Tuhan pada padang mahsyar kelak. Maka dengan itu lakukan tanggungjawab ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kita pulang dengan keadaan yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita semua melakukan tanggungjawab ini. Dalam surah Taha Allah menyatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Suruhlah kamu keluargamu bersalat dan sabar di atasnya. Kami tidak meminta dari kepada kamu rezeki. Tuhan tak minta. Tuhan tak perlu pun salat kita. Tuhan mau salat kita ini balik kebaikannya pada kita. Doa kita balik kebaikannya kepada kita. Tuhan tidak dapat apa-apa kebaikan, tapi Tuhan memerintahkannya untuk kebaikan kepada kita. Kerana Tuhan itu maha kaya, lagi maha terpuji. Nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan penyudahnya ialah kepada ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.